Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini dapat kita bertemu di ruang siaran langsung di Facebook live, Facebook page saya Muhammad Afif Abdul Rahman. Semoga Allah limpahkan kesihatan dan keberkatan dan kerahmatan kepada anda semua pada hari yang mulia ini. Terlebih dahulu ucapkan berterima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan saya pada petang ini sudi menonton dan juga mengikuti siaran kita pada petang ini, iaitu hashtag Jom Tartil bersama dengan saya insya-Allah. Dan kita ada pendengar setia iaitu Makcik Sariah Ismail. Alhamdulillah. Assalamualaikum Makcik. Alhamdulillah. Terima kasih dapat bersama dengan kita pada petang ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan acara pada petang ini, iaitu meneruskan bacaan Al-Quran. Kita sambung kepada ayat yang berikutnya ataupun surah yang berikutnya, iaitu daripada surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga di dalam susunan Mushaf Al-Quran. Jadi susunan Mushaf Al-Quran mengandungi 114 surah. Maka hari ini ataupun pada petang ini kita masuk pada surah yang ketiga. Jadi surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian kita teruskan dengan surah yang kedua. Pada yang lepas kita baru habis saja semalam. Kita baru selesai membaca surah yang kedua semalam, iaitu surah Al-Baqarah. Daripada ayat pertama, ayat 1 sehinggalah ayat 286. Dan alhamdulillah kita telah selesai. Dan hari ini kita akan sambung pada surah yang ketiga. Surah yang ketiga iaitu surah Ali Imran. Surah apa? Surah Ali Imran. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita harapkan bersama daripada apa yang kita buatkan ataupun apa yang kita lakukan pada petang ini, insya-Allah kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, rezeki dan juga keampunan kepada kita, di samping kita berusaha melakukan perkara yang baik ataupun perkara yang elok, kan, kita melakukan perkara yang elok. Insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Jadi sebelum itu terlebih dahulu ingin saya bertanya ataupun nak sound check, test sound okey ke, jelas ke dengar. Sekiranya jelas boleh komen bersama di sini. Suara jelas, alhamdulillah. Kita kita berpuas hatilah dengan suara yang ada. Ataupun kalau tak jelas tolong bagi tahu, mungkin ada apa-apa kesilapan teknikal yang perlu diperbaiki, maka kita akan perbaiki insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kalau suaranya jelas, alhamdulillah, maka kita boleh meneruskan kita punya siaran pada petang ini insya-Allah. Suara jelas. Jadi terlebih dahulu kita akan seperti mana biasa, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, kemudian barulah diikuti dengan surah Ali Imran yang akan kita bacakan pada petang ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mari sama-sama berkongsi akan siaran ini. Mudah-mudahan ramai di luar sana dapat mengikutinya bersama dengan kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan bacaan kita pada petang ini, iaitu akan kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan terlebih dahulu kita niatkan mudah-mudahan bacaan kita pada petang ini kepada semua masyarakat ataupun muslimin dan muslimat yang khusus berada di Malaysia ataupun orang Malaysia yang berada di luarnya, dan mudah-mudahan Allah limpahkan
kesembuhan. Allah kurniakan kesembuhan kepada mereka sesiapa sahaja yang terkena wabak COVID-19, dan Allah kurniakan kesihatan kepada mereka, kesihatan tubuh badan, kesihatan organ-organ badan, dalaman badan dan sebagainya, dan diberikan kesejahteraan, kebahagiaan untuk meneruskan kehidupan di dunia ini, dan juga mempertingkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita mulakan bacaan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima akan bacaan kita dan juga niat dan hajat kita pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dilimpahkan kesihatan, diberikan kekuatan kepada mereka yang mana ditimpa musibah dan wabak COVID-19. Baik tuan-tuan dan puan, kita mulakan insya-Allah pada muka surat 50. Dalam mushaf Al-Quran ataupun mushaf Resam Usmani pada muka surat 50, iaitu surah Ali Imran, juzuk yang ketiga. Surah Ali Imran juzuk yang ketiga, muka surat 50, yakni daripada ayat yang pertama, insya-Allah kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Baik, pada ayat yang ke-36 ini. Ayat yang ke-36. Bila telah sampai kat sini, jadi ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Di sini adalah ayat yang mana disebutkan wa inni sammaituha Maryam wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Jadi pada ayat yang ke-36 ini ada disebut nama Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam. Jadi sini adalah satu kisah
yang diceritakan tentang nama yang diberikan kepada Sayyidatina Maryam. Dan selepas daripada itu, wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi, dan aku mohon perlindungan ke atasnya dan juga kepada engkau wahai Allah, dan juga wa dzurriyyataha, dan juga zuriat keturunannya, minasyaitonir rajim, minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang direjam. Jadi dalam ayat ini adalah doa. Antaranya ada doa yang boleh diamalkan oleh ibu-ibu mengandung ataupun suami kepada isteri yang sedang mengandung. Suami kepada isteri yang sedang mengandung. Jadi boleh dibacakan doa ini, antaranya dibacakan doa ini, iaitu inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan mohon perlindungan dan pemeliharaan daripada engkau ya Allah, dan juga wa dzurriyyataha, dan juga kepada anak-anaknya, keturunannya, zuriat-zuriatnya, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi doa ini boleh dibaca kepada ibu yang sedang mengandung ataupun perempuan yang sedang mengandung, minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dari Allah Taala, lindung daripada syaitan ataupun gangguan syaitan yang direjam. Ini kaedah dia, antaranya yang diajarkan oleh guru kami, iaitu baca doa ini, wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baca, ataupun kalau suami yang bacakan, baca doa ini, ayat ini, kemudian tiup di perut yang mana isteri yang sedang mengandung tu, ataupun pegang di perut isteri yang sedang mengandung tu, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu. Jadi mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan yang direjam. Ni ayat ni, iaitu ayat yang ke-36 dalam surah Ali Imran. Ayat yang ke-36, insya-Allah boleh diamalkan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu daripada ikhtiarnya, salah satu daripada ikhtiarnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita teruskan satu ayat lagi, insya-Allah, satu ayat lagi, insya-Allah. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-37, tatkala Nabi Zakaria, ataupun ketika mana Nabi Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab yang tempat mana Sayyidatina Maryam duduk di ma'bad satu ketika dahulu, iaitu Sayyidatina Maryam duduk di ma'bad, duduk jadi khadam di ma'bad pada ketika itu. Jadi setiap kali
Nabi Zakaria masuk je, dia mendapati ada makanan-makanan terhidang untuk Sayyidatina Maryam. Sedangkan Sayyidatina Maryam tidak pula pergi membeli ke ataupun mengambil upah dan sebagainya. Tetapi ada saja makanan-makanan, hidangan-hidangan ataupun rezeki, buah-buahan yang jarang-jarang ditemui ataupun yang susah nak didapati di tempat itu, tapi ada berhampiran dengan Sayyidatina Maryam. Maka kata Nabi Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadha. Tanya Nabi Zakaria, wahai Sayyidatina Maryam, wahai Maryam, dari mana engkau dapat buah-buahan ni? Maka jawab Sayyidatina Maryam, qalat huwa min indillah. Kata Sayyidatina Maryam, ia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira, tanpa berkira. Jadi pada ayat yang ke-37 ni, maka dia juga menyentuh hati kita, memberi kesedaran kepada kita bahawasanya adalah rezeki itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberi tanpa berkira kepada sesiapa pun yang dikehendakinya, maka dia akan berikan. Jadi itulah antaranya yang mana apabila kita membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membaca Al-Quran, apabila kita bertemu ataupun sampai kepada ayat-ayat yang mana ada mesej-mesej penyampaian, maka nasihat-nasihat dan juga dorongan kepada kita, maka kita akan terkesan. Mungkin bagi kita, bagi orang awam, kita boleh semak dengan terjemahan Al-Quran yang ada. Kan? Sekarang ada banyak Quran-Quran yang ada terjemahan, boleh kita menghayatinya, mentadabburnya, tetapi tidaklah sampai ke tahap untuk kita menafsirkannya. Kerana man fassara al-Quran bi ra'yihi maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan akalnya sendiri, dengan kefahaman dia sendiri, tanpa merujuk ataupun bertanya kepada orang yang lebih alim, maka wal'iyadzubillah, disediakan tempat untuknya di dalam neraka. Jadi di sini kita boleh ambil pedoman-pedoman daripada terjemahan-terjemahan yang mana diterjemahkan berdasarkan ayat-ayat, ataupun ada juga dipetik daripada kitab-kitab tafsir yang membolehkan kita memahami sebahagian ataupun rumusan ayat tersebut, rumusan kefahaman ayat tersebut, ataupun istifadah daripada ayat itu, kefahaman daripada ayat-ayat tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita kesedaran bahawasanya Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa berkira. Sebab itu sebelum kita nak dapat limpahan rezeki daripada Allah Ta'ala, maka bagi kita hendaklah melakukan persediaan untuk menerima ataupun mendapatkan limpahan rezeki daripada Allah Ta'ala. Iaitu antaranya kita lakukan ataupun buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang, ataupun kita buat sesuatu benda yang mana ataupun satu perkara yang mana yang Allah suka. Yang Allah suka untuk kita lakukan, maka kita buatlah perkara tersebut. Akan tetapi kalau Allah tak suka untuk kita lakukan perkara tersebut, maka kita tinggalkanlah perkara tersebut. Itulah di antaranya untuk menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mengundang rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan dapat perkara ataupun dapat manfaat bersama pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya kongsikan pada petang ini ia baik untuk tuan-tuan dan puan dan juga baik untuk diri saya sendiri,
sebagai peringatan untuk kita bersama, sebagai peringatan untuk kita bersama, dan juga membuatkan kita lebih mendekati ataupun lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lebih banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya kongsikan bersama pada petang ini sebagai satu titipan dorongan, suntikan, terutamanya buat diri saya sendiri juga, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa yang kita dapat lakukan, mudah-mudahan segala yang kita lakukan juga ialah merupakan perkara yang bermanfaat baik untuk diri kita, dan juga ia dikira sebagai satu perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ia dapat diteruskan lagi perkongsian kita pada petang hari, iaitu esok kita ada lagi satu hari, esok atau hari Khamis, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini hari Rabu, semalam saya ada maklumkan yang mana diwar-warkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak antaranya, dan juga Jabatan Mufti negeri-negeri lain, iaitu adalah pada hari ini akan berlakunya iaitu gerhana bulan, gerhana bulan penuh, penumbra, gerhana bulan penuh, iaitu sekitar jam 7:25 malam sehinggalah jam 9 malam, sekitar itulah antaranya, sekitar tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh mengambil manfaat peluang untuk menunaikan solat sunat gerhana bulan. Solat sunat gerhana bulan, solat al-khusuf, khusuf wa khasafal qamar, wa khasafal qamar, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Tu antaranya ayat yang menyebut tentang gerhana. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, dihimpunkan ataupun dihimpunkan keduanya, iaitu bulan dan matahari. Maka duduk bertentangan antara satu sama lain. Jadi kita duduk di bumi ni, kita nampak kalau kata gerhana bulan, nampak bulan lah di depan, macam tu, nampak ada setengah tu berlaku sampai gelap, ada gerhana matahari dan sebagainya. Itulah di antaranya. Betul, latar belakang saya pun umpama di galaksi dah di cakrawala dah. Jadi petang ni akan berlaku iaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan penuh. Jadi waktu yang disarankan untuk kita melakukan solat sunat gerhana bulan iaitu sekitar jam 8:10 minit hingga 8:30. 8:10 minit hingga 8:30, kerana ketika itu kedudukan bulan itu berada di dalam kawasan penumbra, yakni dalam kawasan yang penuh lah, itu dipanggil gerhana bulan penuh. Jadi itulah di antaranya boleh kita peluang untuk melakukan pada petang ini, kerana antaranya disebut juga apabila berlaku gerhana, ia adalah merupakan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Jadi maka bagi kita untuk persediaan, kita lakukan solat sunat, lakukan solat sunat. Bagi agama lain dia ada kepercayaan dia ada ritual dia ada upacara dia. Tetapi bagi kita, bagi dalam agama Islam, Nabi galakkan, sarankan kepada kita untuk melakukan solat sunat. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah, sekiranya berlaku kiamat, maka kita mati dalam tengah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah di antaranya tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah peluang pada petang ini untuk kita bersama-sama mengambil peluang melakukan solat sunat gerhana bulan, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, mudah-mudahan program ini ataupun siaran ini bermanfaat buat anda semua dan juga untuk diri saya. Dan tak lupa juga bagi mereka yang telah menyumbang untuk program ataupun perjalanan studio online ini, alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sumbangan anda, besar ke kecil ke sumbangan anda,
ia tetap bermanfaat untuk mereka ataupun sesiapa sahaja yang menonton rancangan ini, siaran ini, dan juga bagi anda yang menyumbang tetap mendapat saham ataupun pahala untuk program ini. Kerana program ini bukan hanya semata-mata adalah untuk keduniaan sahaja, tetapi ia adalah salah satu program ataupun asbab untuk akhirat anda juga. InsyaAllah, mudah-mudahan kita niatkan apa yang kita kongsikan daripada siaran ini bermanfaat. Sebab itu saya suka kongsikan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun apa-apa yang kita boleh berkongsi ia bermanfaat, dan kita mengelakkan supaya kita dapat mengelakkan daripada terjebak dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Maka di antara cara untuk kita menghindarkan diri kita, perbuatan kita, amalan kita daripada fitnah akhir zaman ataupun perbuatan yang buruk dan keji, maka kita perbanyakkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Buat banyak perbuatan yang baik, insya-Allah antaranya dapat menghindarkan perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah di antaranya. Bagi mereka ataupun bagi sesiapa sahaja, bagi diri saya sendiri, juga anda tuan-tuan dan puan sekalian, siapa saja, kita ini berada dalam kemaksiatan. Jadi untuk kita menjauhkan diri daripada kemaksiatan, maka banyakkan melakukan perkara yang baik ataupun amal jariah dan sebagainya. Jadi banyak melakukan amal jariah, banyak melakukan perbuatan yang baik, maka dengan izin Allah akan terhindarlah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kan? Jadi kalau ibarat pakaian tu, umpamanya pakaian yang ada kekotoran, kita ambil apa? Kita ambil sabun pencuci. Ambil sabun pencuci yang bersih, yang elok, yang wangi, yang boleh menanggalkan kekotoran. Jadi sehari kita tonyoh pakaian yang ada kekotoran. Esok tengok ada lagi, kita tonyoh. Jadi hari-hari kita tonyoh. Contohlah ibarat je seperti itu. Kita tonyoh selalu, tonyoh. Lama-lama yang kotor, yang kesan kekotoran, kedegilan kotor tu dan sebagainya, lama-lama akan tertanggal. Begitu juga disebut dalam kitab Tajul Arus, ada satu periuk, contoh ibarat sebuah periuk, kalaulah tidak dicuci, sekali pakai tak dicuci belakang periuk tu, kan, bekas bakar kayu api, kayu arang dan sebagainya, satu kali pakai tak cuci, dibiar, dua kali pakai tak cuci lagi, dibiar lagi. Cuci belah dalam tapi belah luar tak cuci. Maka makin lama dia punya kekotoran tu, bekas debu arang tu dia melekat makin tebal. Bila makin tebal, bila nak dicuci, agak susah sekali nak cuci untuk dapat tanggalkan. Maka dia kena cuci berkali-kali. Satu hari sekali cuci ke, satu hari 2 kali cuci. Cuci tu ibarat seperti melakukan perkara yang baik, melakukan perbuatan yang baik, yang elok, ataupun melakukan amal jariah. Jadi sekali cuci, tak tanggal, maka kena kerap kali mencuci. Kerap kali mencucinya, maka lama-lama akan tertanggal dan akan bersih, insya-Allah. Begitulah antaranya perumpamaan bagi mereka yang ada dosa dan maksiat di dalam diri mereka. Sesiapa saja kita boleh ambil iktibar daripada itu, iaitu dengan kita banyak melakukan kebaikan, akan terhindar daripada diri kita segala kejahatan dan kemungkaran, insya-Allah. Baik, jadi itulah di antaranya, antara tujuan-tujuan yang mana kita berkongsi dengan anda semua untuk membaca Al-Quran ini ataupun tartil. Jom tartil ini adalah untuk sama-sama mengajak kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita banyak bekerjasama, mengajak ta'awun, membantu antara satu sama lain, 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita jauhkan, jangan kita bekerjasama, berta'awun, membantu 'alal itsmi wal 'udwan, ke atas perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa dan juga permusuhan atau perbalahan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya kira insya-Allah semoga ia bermanfaat.
pada petang ini. Jadi siapa sahaja yang menyumbang, saya ucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan anda kepada saya dan juga kepada perjalanan kuliah ataupun bacaan Al-Quran online ini, dan semoga ia bermanfaat. Dan juga diniatkan setiap kali kita baca Al-Quran, diniatkan untuk mereka yang menyumbang kepada kita. Begitulah kalau sekiranya berterusan anda menyumbang, maka berterusanlah setiap kali kita membaca Al-Quran, kita niatkan untuk anda yang menyumbang. Terima kasih diucapkan. Dan sesiapa saja yang berhajat, berminat untuk terus menyumbang, dipersilakan. Seperti mana yang tertera nombor akaun di atas, anda boleh terus salurkan kepada nombor akaun tersebut, akaun Maybank. Jadi itu adalah merupakan akaun personal saya. Jadi apa yang anda sumbangkan itu saya manfaatkan untuk barang-barang, keperluan dan peralatan yang digunakan untuk siaran online ini, insya-Allah, dan juga untuk membayar dan apa saja yang berkaitan dengan siaran online ini, insya-Allah. Semoga ia bermanfaat untuk anda semua, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan bersama dengan hashtag Jom Tartil. Jangan lupa like Facebook Muhammad Afifi bin Abdul Rahman, insya-Allah. Wallahu taala a'lam.